Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin qala قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب. Seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, al-mar'u ma'a man ahab. Satu-satu orang itu di akhirat esok dia akan ada sama dengan orang yang dia kasih. Nabi kata macam tu dalam sebuah hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Nabi kata al-mar'u ma'a man ahab. Satu orang ni di hari akhirat esok dia akan dapat duduk dengan siapa yang dia kasih. Kalau atas dunia dia kasih kepada Nabi, akhirat esok boleh duduk dengan Nabi. Itu maksud dia. Kalau atas dunia yang dia kasih ni orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, maka di akhirat esok dia akan dihimpunkan bersama-sama dengan orang Islam yang beriman kepada Allah. Kalau atas dunia ni dia kasih kepada orang jahat, maka di akhirat esok dia duduk sama orang jahat. Itu maksud dia. Maka Nabi kata al-mar'u, satu-satu orang itu ma'a man ahabba, dia sama dengan siapa yang dia kasih atas dunia. Di dalam sebuah hadis lain, pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim. Orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, macam mana dengan satu orang laki-laki yang kasih kepada satu kaum, tapi dia tak pernah sama, tidak pernah jumpa dengan mereka itu. Macam mana kalau satu orang dia kasih dekat satu orang yang dia tak pernah jumpa? Macam mana? Macam kita hari ini, kita kata kita kasih sangat dekat Nabi, tapi tak pernah jumpa Nabi. Kita hari ini bila baca sejarah ulama-ulama yang besar-besar, kita berasa kasih, kita berasa sayang dekat ulama yang besar-besar ni, tapi kita tak pernah jumpa mereka. Macam mana kes yang macam ni? Orang pernah tanya Nabi dulu, ar-rajulu yuhibbul qaum. Satu orang tu dia suka dekat satu kaum, walamma yalhaq bihim, sekalipun dia tak pernah jumpa kaum tu. Qala al-mar'u ma'a man ahabba.
Nabi kata tak kira. Pernah jumpa ke tak pernah jumpa ke, satu orang kalau dia sayang dekat satu kaum, esok dia akan duduk dengan kaum tu. Kita tak pernah jumpa Nabi, tapi kasih sangat kita kepada Nabi. Sampai orang sebut aja Nabi, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Kata tu bukti kasih kepada Nabi. Tak kasih, tak kata. Kita kata kerana kita kasih. Kerana kita kasih, maka kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kepada Nabi. Kerana kita kasih Nabi, maka kita selalu selawat kepada Nabi. Oleh kerana kita kasih Nabi, walaupun tak pernah jumpa Nabi, Nabi SAW kata, Al-mar'u ma'a man ahabba. Satu orang tu tetap dihimpunkan di hari akhirat esok dengan orang yang dia sayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam suruh kita sayang kepada saudara kita yang sama-sama seagama. Islam suruh kita sayang. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadiyan طيبته وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزله أو كما قال. hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man da'a maridan aw zara akhan lahu fillah. Barang siapa yang meninjau orang sakit ataupun menziarahi saudara dia kerana Allah. Siapa yang pergi duduk tengok orang sakit, satu. Dan siapa yang pergi ziarah saudara dia, yang dia buat benda ni kerana Allah, bukan ada kerana benda lain. Orang sakit dia pergi ziarah bukan kerana orang sakit tu boleh bagi apa-apa kat dia, bukan kerana orang sakit tu janji kat dia kalau hang mai aku bagi sekian-sekian. Tak ada. Dia pergi ziarah orang sakit ni kerana Allah, dan dia ziarah saudara dia walau tak sakit sekalipun, dia ziarah kerana Allah. Nadahu munadiyan. Nabi SAW kata, di hari akhirat esok akan terdengar satu suara berseru kepada dia. Kata suara tu, tibtah, kamu buat benda baik. Wa taba mamsyak, dan perjalanan kamu adalah perjalanan yang baik-baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilah, dan suara tu kata, tersedia bagi kamu satu tempat di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mana-mana orang disebut oleh Nabi SAW yang pergi ziarah orang sakit ataupun dia ziarah saudara dia yang tak sakit, terdengar satu suara kata dekat dia, kamu buat benda baik, kamu berjalan kepada satu jalan yang baik. Pergi ziarah orang sakit tu benda baik, dan kita berjalan pergi ziarah orang sakit tu berjalan ke arah satu perjalanan yang baik. Pergi ziarah saudara, adik-beradik, itu perbuatan baik. Berjalan pergi nak ziarah dia, perjalanan kita nak pergi ziarah dia tu, itu adalah satu perjalanan yang baik. Dengan kerana kita buat benda tu kerana Allah, wa tabawwa'ta minal jannati manzilah. Nabi SAW kata, maka tersedialah tempat bagi kamu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis yang kita baca dapat kita faham bahawa Islam adalah satu agama yang dia suruh kita buat benda-benda baik macam ni. Tak ada rugi apa kita pergi ziarah adik-beradik kita, tak ada rugi apa kita pergi ziarah kawan-kawan kita dan sebagainya, tak ada rugi apa.
Bahkan ziarah itu dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat beramal apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ni, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 16. Muka surat 68. Muka surat 68. Kita masuk satu bab. Fi man takallama bi kalimatin yadhaku bihan nas. Itu baca lah. Muka surat 74. Muka surat 74. Bab ma jaa fi hawani dunya 'ala Allah azza wa jalla. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan keji dan hina dunia di sisi Allah. Malam ni kita nak tengok satu tajuk. Apa nilai dunia ni di sisi Allah? Dunia tempat kita duduk ni, apa nilai dunia ni di sisi Allah? Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya dunia ini keji sangat dan busuk amat. Hina yang tiada terkira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia habaq yang tu dulu. Dunia ni pada Allah tak ada apa. Allah Subhanahu wa taala dia nak kira akhirat esok. Tapi satu benda yang kita nak kena ingat, Nabi SAW sebut, Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita cucuk tanam untuk akhirat. Walau hina macam mana pun dunia ni, apa yang kita buat atas dunia akan kita dapat hasil di akhirat. Maksud bila dia kata dunia ni di sisi Allah keji, busuk, hina dan sebagainya, maksudnya ialah dia tak mau kita ni sampai pergi jadi hamba dunia. Itu maksud dia. Bukan dia suruh kita buang dunia. Ini jangan salah faham. Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita cucuk tanam. Hasil akhirat kita dapat. Tapi kalau sekiranya kerana dunia kita sanggup bunuh orang, sama. Tapi kalau sekiranya kerana dunia kita sanggup putus silaturahim adik-beradik, hak ni sama. Kalau kerana dunia kita bunuh orang, kita putus adik-beradik dan sebagainya, maka ketika itu dunia sudah jadi keji, dunia sudah jadi busuk, dunia sudah jadi hina. Itu maksud dia. Dan akhirat itu adalah yang termulia dan terpandang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan apapun dia tengok akhirat. Maka tidak diketahui kehinaan dan kekejian dunia ni, melainkan kemudian daripada mengetahui hakikat dan zat dunia itu apa dia. Kita nak kata dunia ni keji, dunia ni hina, dunia ni busuk, dunia ni apa pun, kita kena tahu dulu. Dunia ni apa benda di atas dunia ni yang boleh menyebabkan dia jadi busuk, jadi hina, jadi keji. Kita kena tahu dulu. Tak tahu tak boleh. Kalau tak tahu, itu hak duk jadi. Kadang-kadang televisyen ambil lempak dalam sungai. Kursi meja dalam rumah pun tak mampu. Sampai tak mau nak apa dengan orang semua dah. Duk kira nak bertasbih, duk kira nak berzikir saja. Pasal apa? Pasal dia salah faham tentang dunia. Nabi SAW pun tak larang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman menyaga. Nabi tak larang. Kalau sekiranya benda tu salah, Nabi larang. Nabi SAW tidak pernah suruh orang-orang yang duduk di keliling dia, sahabat-sahabat yang duduk ada di keliling dia, Nabi SAW tidak pernah suruh mereka pergi buat satu tindakan yang gila semasa hidup di atas dunia. Nabi tak suruh. Bahkan Nabi SAW pesan pula kepada sahabat-sahabat dia, kalau sekiranya di tangan kamu ada benih, Nabi kata, dan kamu tahu kata esok nak kiamat, kamu tanam benih yang ada di tangan kamu tu. Nabi suruh kerja, Nabi suruh usaha atas dunia. Maka kita nak kena tahu, yang kata dunia ni tak elok, yang kata dunia ni keji, yang kata dunia ni hina ni, bila dunia boleh jadi macam tu?
Dan bila dunia ni boleh dia ambil manfaat daripada dia? Bila? Sebagaimana yang diterangkan hakikat dunia dan zatnya itu oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya. Dia kata insya-Allah pada masalah yang akan datang akan diterangkan dengan panjang lebar. Bermula dalil yang menunjukkan atas hina dan keji dunia itu adalah beberapa ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Satu daripada hadis tu ialah sebagai yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, jikalau adalah dunia ni menyamai kemuliaannya dan kebaikannya di sisi Allah akan satu sayak nyamuk, nescaya tiada diberi Tuhan akan orang kafir minum seteguk air pun daripadanya. Itu dia hadis Nabi. Nabi SAW kata dunia ni kalau sekiranya Allah pandang dunia ni, kalaulah Allah pandang dunia ni, nilai dia seperti mana nilai sayap nyamuk. Kalau Tuhan pandang dunia ni terah sayap nyamuk, Tuhan tak bagi orang kafir minum air walau seteguk pun. Maknanya ialah Tuhan tak pandang dunia ni. Maka kerana tu orang kafir Tuhan bukan takat bagi minum air seteguk, bukan takat bagi air satu jam, bahkan Tuhan bagi dekat orang kafir ni kaya raya hidup di atas dunia ni. Kerana dunia ni tak ada apa-apa bagi Tuhan. Akhirat esok bernilai bagi Tuhan. Maka di hari akhirat esok, siapa yang mati kafir tak dapat rasa nikmat Allah walau sekali, walau sejerit, walau sedetik sekalipun. Maksud hadisnya begitu. Dia kata tetapi dengan sebab hinanya dan kerana busuknya dan kerana kejinya dunia ni, maka diberi Allah akan kafir itu banyak-banyak daripadanya. Kerana dunia ni Tuhan tak pandang, maka Tuhan biar orang kafir nak jadi senang lenang kaya raya atas dunia ni. Tuan-tuan, kalau benda ni benda kita sayang, kita ada kereta, kita sayang kereta tu, anak kita nak bawa kita tak bagi. Benda kita sayang. Jangan kata jiran nak pinjam, jangan kata kawan nak pinjam, anak kita nak bawa pun kita tak bagi ayah bawa. Kita sayang kereta tu, kita takut lagi dia gostan buat pintu pagar ke apa ke. Kita sayang kereta tu, anak kita sayang pun kita tak bagi dia bawa kereta tu. Tu maknanya sayang. Kalau kereta buruk, kereta cabuk, kita pun tak sayang, kunci pakai tinggal atas meja aja, siapa nak bawa ambil kunci bawa. Maka dunia ni, dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pandang dunia ni. Maka kerana tu Allah biar aja orang kafir ke apa ke, hampa nak hidup senang atas dunia, hampa ambil lah. Hak Allah sayang ni akhirat. Maka akhirat Tuhan kontrol. Dia tak bagi kepada orang yang mati kafir. Dia bagi kepada orang yang beriman kepada dia saja. Itu maksud dia. Dia kata sampai berpindah ke negeri akhirat, tak merasai lagi ia akan apa suatu lain daripada azab semata-mata. Orang kafir ni atas dunia Tuhan biar dekat dia. Menyaga jadi saja. Dia buka kedai barang pun kita tengok, kita tahu dia maju dalam menyaga ni. Dia buka kedai barang. Kita pun buka kedai barang. Tapi nampak dia maju. Tuhan lepas. Atas dunia ni Tuhan lepas. Dapat macam-macam dekat mereka ni. Tapi dia kata bila berpindah sahaja kafir ni ke negeri akhirat, maka tak merasai lagi ia akan apa satu lain daripada azab semata-mata. Di sana esok negeri akhirat, negeri Tuhan sayang. Tuhan tak akan bagi orang yang kafir, orang yang bantah, orang yang engkar Tuhan, Tuhan tak akan bagi dia rasa apa-apa nikmat di akhirat esok. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kata dia lagi bermula ini hadis sahih lagi gharib daripada ini wajah. Masalah dunia itu keji dan hina.
Sesungguhnya dunia itu keji, yakni busuk kepada anbiya Allah dan asfiyahnya. Nabi-nabi tak pandang dunia ni. Nabi-nabi tak pandang dunia ni. Nabi-nabi dia kira dunia dia nak guna untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Dan hina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi-Nabi pun tak pandang dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung tak pandang dunia. Kerana dijadikan Allah pencubaan dan pengujian bagi segala hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi jadi dunia dan apa yang ada dalam dunia ni sebagai satu ujian dan pencubaan kepada manusia. Kita baca ayat tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu baca ayat ni. Dia kata apa? Dia jadikan, Allah jadikan hidup, Allah jadikan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan bagi jadi mati, bagi jadi hidup, bagi jadi ni semua kerana nak uji manusia. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang baik amalan dia? Tuhan bagi hidup-hidup pun ujian. Tuhan bagi mati dengan 1001 macam cara kematian pun ujian. Allah bagi jadi semua benda ni sebagai ujian kepada manusia. Nak tengok berapa orang daripada ramai-ramai manusia berjaya dengan ujian Tuhan ni. Tuhan bagi kaya jadi ujian. Berapa orang yang dapat kekayaan lupa diri sampai tak semayang, sampai bantah Tuhan, sampai derhaka dan sebagainya. Berapa orang Allah bagi ujian kaya, dengan kaya tu bertambah dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan bagi sakit, berapa orang dengan sakit tu dia jadi kufur dengan Allah, dia maki hamun Tuhan, dia marah Tuhan kerana Tuhan bagi dia sakit. Dan berapa orang yang Tuhan bagi sakit, kerana sakit tu bertambah lagi dia tunduk besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baik hidup, baik mati, apa pun, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kerana nak uji, kerana nak test kamu. Siapa di kalangan kamu yang baik amalan dia. Kerana Allah nak tengok siapa yang beradab kepadanya, yakni kepada dunia ni. Siapa yang dunia menyebabkan dia lupa segala-gala. Allah nak tengok. Dan siapakah yang beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang beradab kepada dunia dan tidak peduli kena ibadah kepada Tuhannya, maka orang yang demikian itu dapat seksanya di dalam akhirat. Dia kata siapa yang di atas dunia dengan kerana nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kat dia, tak peduli habis kepada Tuhan dan sebagainya, akhirat itu kena seksa semata-mata. Dan siapa yang beradab kepada dunia kadar hajatnya yang menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ialah orang yang betul mendapat balas baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah sebaliknya, siapa yang dapat anugerah Tuhan, dia syukur pada Tuhan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas dengan balas baik kepada dia. Simple saja, agama kita ni simple saja. Dia orang putih kata give and take. Kita bagi ketaatan pada Tuhan, kita boleh ambil keredaan Tuhan. Give and take. Kita bagi ketaatan pada Tuhan. Tuhan kata apa pun kita turut. Tuhan bagi juga pula dekat kita keredaan dia. Keredaan Allah, Allah bagi syurga dia. Give and take. Manusia pun macam tu. Kalau masa kita susah dia tolong kita, esok bila kita senang, kita nak lupa dia. Kita tak lupa dia. Tapi kalau masa kita susah, dia hina kita, dia cerca kita, dia buat macam-macam kat kita. Bila kita senang, manusia, yang kata manusia ni, bila kita senang, dulu masa aku habis. Manusia pun macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau dia tolong pun dia kata, masa dia tolong tu, dia bagi tu, dia kata, ni aku bagi ke hang ni, dulu aku susah hang tak tolong aku. Dia kata juga, lagi puas hati. Manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kekejian dunia ni telah ada misalnya ditunjukkan oleh Nabi kita sebagai adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dunia ni keji, ada banyak hadis. Tuan-tuan, dalam dunia ni kadang-kadang orang kata money can buy everything. Kadang-kadang orang kata duit ni boleh beli segala-gala. Ada duit semua boleh buat. Dah, tak mesti macam tu. Berapa ramai orang ada duit tapi hidup merana susah. Berapa ramai?
Duit banyak, juta-juta duit ada, mati bunuh diri. Duit banyak, juta-juta ada, rumah tangga pecah belah, tungging terbalik, habis lentang pukat. Orang putih kata, dia kata, orang ada duit ni, they can buy a house. Dia boleh beli rumah. But not a home. Dia kata, tapi tak boleh beli kediaman. Orang putih, dia kata, sedap ya. Kadang-kadang kita dengar kan. Orang ada duit ni, they can buy a house. Dia boleh beli rumah. Rumah besar mana pun boleh beli. Takat-takat rumah di kawasan apa, Bertam apa, tak ada masalah. Boleh beli. No, dia beli dekat Gold Coast, apa nama tu, dekat Coastal Highway nak pergi ke airport tu. Rumah kondominium apa tu paling murah 450,000. Paling murah 450,000, tinggi melangit tu. Lagi rendah, lagi mahal. Pitanya rumah depan hospital Gleneagles, Jalan Pangkor apa nama tu, paling murah dia ada 1.6 juta. Paling murah. Pitanya kondominium tu dekat apa Geni Plaza apa nama tu, nampak laut tu. Pitanya tengok, tanya tu start tu 1.1 juta harga rumah. Orang kaya dia boleh beli rumah, but not a home. Dia kata, tapi dia tak boleh beli kediaman. Dia beli rumah 1 juta lebih pun dia duduk hangat. Dia tak boleh duduk di rumah, dia nak pergi duduk di night club juga. Dia boleh beli rumah, tapi dia tak boleh beli kediaman. House dengan home ni tak sama. They can buy fun, dia kata, but not happiness. Manusia ada duit, dia boleh beli fun. Fun ni apa mau boleh lah, bayar duit aja orang main apa, main kugiran, penjaragam, lompat, fun lah yang tu. But not happiness, tapi jiwa tak seronok. Nampak dia loncat-loncat gelap, nampak aja macam tu, jiwa kosong, jiwa tak seronok. Dia tak tahu nak buat apa, ada kekosongan dalam hati dia, dia tak tahu nak isi dengan apa. Benda ni kadang-kadang kita bercakap tak nampak, tapi orang yang mengalami kekosongan jiwa, dia nampak benda ni. Dia nampak benda ni, betapa kosong jiwa dia. Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia aja yang tahu. Hadisnya dia kata, Anil Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu qala, kuntu ma'ar rakbi alladhina waqafu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sakhlah 'ala as-sakhlatil maitah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atarawna hadhihi hanat 'ala ahliha hina alqawha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu. Kata dia, adalah aku beserta dengan orang-orang tunggangan yang berhenti mereka itu serta Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana melihat ke atas seekor anak kambing mati. Sahabat ni nama dia Mustawrid. Dia kata, aku sama-sama dengan satu rombongan dengan Nabi. Nabi keluar bersama dengan Nabi, ada satu rombongan. Dalam rombongan tu ada dia ni, ada Al-Mustawrid ni. Ikut sama-sama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba sampai tengah jalan, jumpa bangkai anak kambing. Jumpa bangkai anak kambing duduk tepi jalan. Yang ni yang dicampakkan oleh orang di situ. Di dalam berdiri ramai-ramai di situ, lalu bersabda Nabi SAW di hadapan segala sahabatnya itu. Sabda Nabi, adakah sekalian kamu fikir akan ini anak kambing mati yang dicampak oleh tuannya di sini, telah keji ia atas tuannya itu pada waktu mereka itu campak akan dia. Jumpa bangkai anak kambing, Nabi berhenti. Bila Nabi berhenti, rombongan semua pakat berhenti. Bila berhenti, Nabi bercakap di depan sahabat-sahabat ni. Nabi kata, hampa tengok ni bangkai anak kambing. Nabi kata, hampa boleh bayang tak, Nabi kata, tuan punya anak kambing ni, bila anak kambing ni mati tadi ni, dah jadi bangkai ni, masa dia pergi lempang, macam mana rasa tuan kambing ni? Masa dia pergi lempang bangkai anak kambing dia ni, macam mana rasa dia? Dia sayang ke? Dia macam mana ke perasaan tuan anak kambing ni tadi? Bangkai, tuan-tuan.
Siapa yang sayang bangkai? Orang ni bila kambing dia, bila lembu dia, bila kebau dia mati, masa hidup dia seronok lah duduk baca ni raya haji nak main bulan berapa bulan lagi boleh untung berapa din apa semua duduk baca dah. Tapi bila mati, pakat tak mengaku, kata lembu dia. Kembung perut tepi jalan sampai meletup perut. Tak ada siapa mengaku, kata lembu dia. Orang pergi kata dia bukan lembu hang ke? Tak, lembu aku duduk ada rumah. Tak mengaku. Pasal apa? Pasal dah mati dah. Punya sayang lembu tu hari-hari pidu bagi mandi, pidu urut badan, pidu apa. Punya sayang lembu tu, mati aja lembu tu. Mati pula mati bertuh lori. Terkangkang jatuh tepi jalan, tak mengaku, kata lembu dia. Orang kata kami tahu lembu hang. Dia kata tak, lembu aku duduk dalam rumah. Tak mengaku dah. Pasal apa? Pasal kejinya lembu tu pada mata tuan dia. Pasal hinanya lembu tu pada mata tuan dia ketika sudah jadi bangkai. Nabi SAW tengah duduk dalam satu rombongan, jalan-jalan, tiba-tiba jumpa lembu mati tengah jalan, jumpa anak kambing mati tengah jalan ni. Nabi terus tanya sahabat dia, apa boleh bayang tak perasaan tuan dia masa dia melempak anak kambing dia mati ni di sini? Apa boleh bayang tak perasaan dia macam mana? Adakah kamu fikir yang demikian itu? Nabi kata, apa pernah fikir tak benda tu? Bila didengar mereka itu sabda Nabi SAW yang demikian, lalu dijawab oleh mereka itu, qalu min hawaniha alqauha ya Rasulullah. Qala fad dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'ala ahliha. Maka kata sahabat-sahabat Nabi, dari sebab kejinya itulah jadi mereka itu campakkan dia ya Rasulullah. Sahabat-sahabat kata, tuan anak kambing mati ni, masa dia lempak tadi, makna dia cukup tak maulah bangkai ni. Makna dia benci kepada bangkai ni. Dia buang bangkai ni. Maka jawab Nabi SAW, maka bahawasanya dunia itu lebih keji atas Allah daripada bangkai ini ke atas tuannya. Nabi kata, kalau tuan dia tadi pun benci dah tengok kambing mampu ini, Allah Subhanahu Wa Taala lagi benci kepada dunia ni, lebih benci daripada kawan hak buang anak kambing mati ni. Nabi kata, bandingan tu, nak bawa bandingan, kata dunia ni tak ada apa di sisi Tuhan. Nak abang yang tu. Kalau macam ni punya agama duk terah ke kita tuan-tuan, padan ke kita nak kelih adik-beradik kerana dunia? Padan ke? Abang dengan adik tak bercakap kerana harta pesaka? Padan ke kita nak putus satu hubungan rahim? Rahim ni makna dia sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang. Silaturrahim. Silah ni makna dia hubungan. Rahim ni maksud dia sayang. Hubungan kasih sayang. Abang dengan adik kena ada silaturrahim. Kena ada hubungan kasih sayang. Patutkah abang tak mau bercakap langsung dengan adik sampai adik mati tak mau pergi tengok semata-mata kerana kes harta pesaka? Patut tak patut jadi macam tu? Sedangkan harta pesaka tu adalah sebahagian daripada dunia. Dunia yang dipandang keji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan silaturahim yang Allah pandang cukup mulia. Patutkah kita buang apa yang Allah pandang mulia kerana nak ambil benda yang Allah pandang keji? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Kata Abu Isa, ini hadis, yakni hadis Al-Mustawrid itu hadis yang hasan. Kemudian muka surat berikutnya tu tuan-tuan, dia ulang benda yang sama. 78 pun ulang benda yang sama. 79, saya baca hadis dia saja. Juga hadis berkaitan dengan benda yang sama. Saya baca hadis dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala inna ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah, wa 'alimun aw muta'allim. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maksud hadis tu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, ala inna dunya mal'unah, ketahuilah sesungguhnya dunia ni mal'un, dilaknat.
Orang Penang kata mal'un. Mal'un tu bahasa Arab. Mal'un. Mal'un maksudnya orang yang kena laknat. Nabi kata, ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah sesungguhnya dunia ni mal'unah, dilaknat oleh Tuhan. Mal'unun ma fiha, dilaknat apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah wa ma wala, melainkan zikrullah. Dunia ni habanglah mah ke perak ke intan ke berlian ke pangkat kedudukan ke apa ke, semua ni mal'un. Dia kata Tuhan laknat semua ni. Illa zikrullah, melainkan zikrullah, orang yang ingat Allah, sama ada dengan baca Quran ataupun dengan berzikir ataupun dengan bertafakur, duk saja-saja duk ingat kebesaran Tuhan dan sebagainya. Hak ni Tuhan nilai sebagai kebaikan. Wa ma wallah, dan barang yang bertali mali yang berkaitan dengan zikrullah. Wa alimun, dan di dalam dunia ni juga yang Allah pandang ialah alim, orang yang ada ilmu yang mengajak orang. Allah pandang benda ni. Au muta'allim, ataupun Allah pandang kepada muta'allim, kepada orang yang pergi belajar ilmu. Tiga benda ni Allah melihat sebagai bernilai dalam dunia. Yang pertama, zikrullah. Ingat Allah. Sama ada ingat dengan cara baca Quran, atau ingat dengan cara zikir, ataupun ingat dengan cara bertafakur, ataupun ingat dengan cara turut perintah Allah dan sebagainya. Apa juga cara wama walah, dan apa juga yang berkaitan dengan ingat Allah. Yang ni Tuhan akan nilai dia sebagai kebaikan. Dan yang kedua yang Allah nilai ialah alim, orang yang ada ilmu dan dia sampaikan ilmu dia untuk dikongsi oleh orang lain. Allah nilai benda ni. Dan yang ketiga, muta'allim, orang yang nak belajar ilmu. Allah melihat tiga ini sebagai benda bernilai dalam dunia. Lain Allah tak pandang. Begitu. Untuk buka muka sebelah, muka surat 80. Masalah, dia kata dunia ni 6 perkara. Yang ni kita baca. Sebenarnya tersebut di dalam Ihya Ulumuddin telah berkata baginda Ali radhiyallahu anhu. Hanya sahaja dunia ni 6 perkara. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Dia kata dunia ni campur, tolak, darat, bahagi, 6 benda aja. Yang kata dunia ni 6 perkara aja. Iaitu yang pertama, yang dimakan. Yang kata dunia ni benda makan. Dan kita hari-hari dengar orang sembang yang tu lah. Nak makan orang mana? Kedai mana makan dah. Orang tu lah. Sembang ni dia mau makan. Oh, dia kata anak try bihun sup, tang ni bagus. Anak try mi kuah, tang ni bagus. Manusia. Kan? Nyam-nyam ni penting. Kan? Nyam-nyam. Makan, ini dunia. Sayyidina Ali kata. Pada dulu, sampailah ni, ingat sampai kiamat. Cerita pasal nak pergi makan tang mana ni, hari-hari ada orang cakap. Satu. Yang kedua, yang diminum. Makan minum lah. Yang diminum. Cakap, hari-hari nak minum apa? Jom pergi kedai, minum sikit. Minum. Jumpa kawan tengah jalan pun, singgah kedai kopi, minum. Jumpa kawan tengah jalan pun ajak pergi ke rumah, minum. Dunia ni makan, minum. Yang ketiga yang kata dunia ni, kata Sayyidina Ali, yang dipakai. Kan? Dunia. Daripada dulu duit tak apa ada, pakai cara-cara tak apa ada duit. Bila ada duit sikit, pakai cara ada duit. Yang dipakai. Kan? Kalau dulu pakai seluar cap MCO ya. Dulu MCO, AMCO lah, tak ada lah brand tu. Dulu MCO kan, budak muda dulu MCO kira okey lah tengok Texan ke Levi's ke apa yang patut-patut lah. Tak ada duit pakai cara tak ada duit, ada duit pakai cara ada duit. Biasalah. Dulu masa tak apa terkenal sangat, dulu baju seluar necktie pun harga RM60 je. Bila dah ada duit sikit, necktie saja harga RM5,000. RM5,000 tuan-tuan. Pure silk.
Dia panggil sutera asli 5,000 selai bawah di tengkok pakai. Sentiasa manusia ni duk fikir yang tu nak upgrade daripada masa ke semasa, nak upgrade, nak bagi naik macam tu dari segi pakaian. Yang keempat kata Sayyidina Ali, yang kata dunia ni yang ditunggang kenderaan. Dulu Honda Light, namanya Honda Light, bunyi pun macam motor Honda Car, Honda Light dulu. Tapi masa zaman dia baru keluar dulu, mai duk tengok dia punya gambar dia dalam pamphlet tu cukup elok. Lah tinggal tepi jalan, tinggal dengan kunci-kunci pun orang tak ambil. Dulu boleh dekat tu pakai yang tu. Naik sikit sampai di ultimate apa? Dia ada dia punya slogan BMW. The ultimate machine dia tulis. Kemuncak kepada alam permotoran BMW, banyak makan wang. Kan? Beli pun mahal, minyak pun dia terkedarah kuat. Bukan cakap makan, terkedarah kuat. Kalau kaki duk ikut mengaji tak boleh pakai BMW. Kalau pakai tak muflis. Pasal apa ni? Minyak kuat. Kan? Tapi ada orang pakai. Ada orang pakai. Pasal apa? Dia punya standard dah pergi situ dah. Itu dunia. Dulu cara dulu, lah cara lah. Dia ikut kemampuan dia lah. Orang kata lagi besar periuk, lagi banyak kerak. Dulu pendapatan 1,000, belanja cara 1,000. Lah pendapatan 10,000, belanja cara 10,000. Inilah cerita yang kata dunia. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Yang kelima, yang kata dunia ni, kata Sayyidina Ali, yang diperisterikan. Perempuan. Dulu zaman tak ada duit, itulah. Dialah orang kuat kita. Bila ada duit sikit duk nampak dia ni, awak nampak berlemuh kata hang ni. Yang kata manusia ni atas dunia dia jadi macam tu. Dulu zaman susah, zaman apa itulah, segak pun dia, apa pun dia lah. Duit ada sikit duk nampak berlemuh kau tu. Awak hang ni busuk hancin lah, awak hang ni berlemuh lah, awak hang ni. Ada pasal lah tu, hidup cakap lagu tu. Pasal apa? Pasal standard dia dalam dunia naik sikit, maka dia nampak macam tu. Yang keenam, kata Sayyidina Ali, dunia ni ialah yang dicium wangi. Maksud dia wangi. Tuan-tuan pergi supermarket tengok, Allahu Akbar. Satu floor kalau di Pacific Hypermarket Perai tu, satu floor tu perfume saja, minyak wangi saja, satu floor tuan-tuan. Nama ni berbagai-bagai nama tu ada. Wangi. Pasal apa? Pasal manusia bila ada duit sikit atas dunia, dia mau benda-benda ni. Kau ni apa? Dia kata hang duk pakai minyak atar ya. Kita kata ni pun mujung minyak atar. Kalau aku pakai minyak tar saja. Dia kata pakailah, dia tunjuk nuhan nama macam-macam. Manusia bila hidup atas dunia, ini benda yang menjadi bahan cerita dia. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata dunia ni 6 perkara ni aja. Pusing pi pusing mai, campur tolak darat bahagi, dia duk main 6 benda ni aja. Dia kata. Maka yang lebih mulia daripada makanan itu ialah madu lebah. Sayyidina Ali kata, hang cakap pasal makanan, dalam senarai makanan ni hak paling bagus madu lebah. Untuk kita dah baca hadis di mana ke kata yang sahabat, satu orang sahabat sakit perut. Maka kawan dia pun tak tahu nak buat apa dah, lari pergi jumpa Nabi. Bagi tahu dekat Nabi, ya Rasulullah, sahabat aku di rumah ni sakit perut. Nabi kata apa? Nabi kata bagi madu lebah dekat dia. Balik mai ambil madu lebah bagi makan. Makan, kau duk teruk sakit perut. Lari pergi kat Nabi pula, dia kata, ya Rasulullah, dia sakit lagi. Nabi kata, bagi madu lebah. Dia pun balik mai, ambil setancar lagi, bubuh dalam mulut kawan dia. Tengok, kau duk lorat lagi. Lari pergi kat Nabi pula, dia kata, ya Rasulullah, nampak kau duk lorat? Nabi kata kat dia, bagi madu lebah. Tapi bagi 3 kali dah nampak kau duk lorat. Nabi kata, bagi madu lebah. Nabi kata.
Dia balik mai bagi lagi. Nampak teruk lagi. Balik pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, aku dah bagi berapa kali dah. Nampak makin teruk. Bukan nampak makin baik. Nabi kata apa? Nabi kata, madu lebah tidak dusta. Perut kawan kamu yang dusta. Nabi, dia firm. Bila dia kata yang tu, yang tu. Nabi kata, madu lebah tidak dusta. Pasal apa? Pasal dalam Quran sebut tentang madu lebah dan kebaikan dia. Dan fadilat dia. Dan kelebihan dia. Kalau Quran, kalau Allah sebut kata madu lebah ni boleh buat banyak penawang kepada banyak sakit, mustahil hak Tuhan kata tak betul. Aku dah suruh dah buat macam yang Tuhan kata. Hang duk mai habang kata tak mau nak baik, hang duk mai habang kata teruk lagi. Nabi kata apa? Nabi kata madu lebah tidak dusta. Pasal Tuhan yang kata, perut kawan kamu yang dusta. Nabi kata. Bagi kat dia madu lebah. Nabi kata, dia ni pun tak tahu balik, bagi lagi saja lega. Lega. Balik mai abang dekat Nabi. Nabi kata lagi sekali, betul macam yang Tuhan kata. Madu lebah tak dusta. Pasal Allah yang suruh benda tu. Perut kawan kamu yang dusta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata yang lebih mulia daripada makanan ialah madu lebah. Maka ialah air manis yang terbit daripada mulut lebah. Yang kata makanan paling istimewa dalam dunia ni adalah satu cairan yang keluar daripada mulut melazang. Nama lebah. Apa sangat dunia ni? Makanan yang paling hebat pun air liur lebah saja. Apa yang kata dunia ni hebat sangat? Apa yang kata dunia ni dahsyat tak mana sangat? Makanan yang paling hebat atas dunia pun air liur lebah saja. Begitu. Dan semulia-mulia minuman itu ialah air. Maka air tu bersamaan punyanya oleh orang baik dan orang jahat. Minuman yang paling baik apa? Air. Karan tak ada, tak apa tuan-tuan. Jangan air tak ada. Ini karan tak ada semua orang kan. Karan tak ada tak apa. Jangan air tak ada. Karan tak ada kita reti torah lagi. Reti duduk dalam rumah hangat keluar duduk di dalam. Gelap cucuk. Lilin cucuk apa pasang pergi lah toslet ke apa ke. Reti lagi nak fikir. Air tak ada apa guna. Air tak ada. Bukan air pancung tak ada. Air tak ada. Telaga pun tak ada air. Pancung pun tak ada air. Air tak ada. Nak buat lagu mana? Maka dia kata minuman, semulia-mulia minuman ni air lah. Dia kata, maka air ni bersamaan punyanya oleh orang baik dan orang jahat. Air ni, orang kafir pun dapat banyak tu. Orang Islam pun dapat banyak tu. Tak ada apa air ni. Yang kata istimewa sangat air ni, minuman ni, sama aja. Orang semayang pun minum air tu lah. Orang yang duk lawan Tuhan pun minum air tu lah. Dia kata dan semulia-mulia yang diperistrikan itu ialah perempuan. Dia kata yang diperistrikan perempuan lah. Mana ada orang kahwin sama-sama lelaki-lelaki kecuali di negeri orang putih. Negeri orang putih dia pun minta nak kahwin lelaki-lelaki. Bila gereja bantah permintaan mereka boikot pakat tak pergi gereja. Gereja takut orang tak mai. Gereja kata okey. Lah gereja di negeri orang putih bagi menikah pasangan lelaki-lelaki dengan lelaki-lelaki. Boleh. Islam tak boleh macam tu. Islam kalau kata tak boleh, tak boleh lah. Hampa tak omel, hampa punya hal lah. Esok hampa tanggung lah depan Tuhan esok. Kami nak kena turun, hampa tak boleh lah. Maka sebaik-baik yang kata isteri itu sebaik-baik ialah perempuan. Maka ialah pertemukan jalan kencing dan jalan kencing. Dia kata yang kata perempuan, yang kata ada isteri ni apa dia? Ya ni lah Sayyidina Ali kata. Habis sangat kemuncak kepada berkenan dekat satu orang perempuan ni, kemuncak dia yang tu lah. Bagi bertemu dua tempat tak elok. Itulah dunia. Dia kata. Ya nak sangat dunia, terus tu je. Dia kata. Demi Allah bahawasanya perempuan itu bersegak-segak. Ya sehabis-habis segak. Dan yang dikehendaki daripada perempuan itu ialah sekenji-kenji barangnya. Sayyidina Ali kata lagu tu. Segak macam mana pun serupa je. Lagu tu je boleh terang lebih kita. Kan? Tu aja yang kata dunia tu aja saya kata.
Dan sebaik-baik yang dicium itu ialah kasturi. Yang kata wangi ni, dia kata pergi supermarket ni nama macam-macam benda wangi, perfume wangi ni nama macam-macam. Tapi habis wangi kasturi. Tak boleh lawan wangi kasturi. Campurlah chemical apa, bahan kimia apa pun nak hasilkan satu minyak wangi apa pun tak boleh lawan wangi kasturi. Begitu. Jadi, dan sebaik-baik yang dicium itu kasturi, maka ialah darah kijang. Dia kata, yang kata kasturi itu ialah satu part daripada kijang. Yang orang duk ambil buat ibu minyak wangi tu, ambil daripada kijang. Tentang pergi tanya orang yang duk buat minyak wangi, bahagian dia ambil duk buat ibu minyak wangi kecil aja. Hak tu lah dia rebuih lah, dia buat apa lah, duk buat bagi jadi sampai ribu-ribu botol ni. Bahagian tu aja. Bahagian tu diambil daripada kijang. Tu hak wangi tu. Ibu dia mesti main daripada badan kijang. Apa sangat dunia ni yang kata wangi ni, rupa-rupanya ambil daripada kijang. Dia buat lumuk di badan kita. Dan sebaik-baik tunggangan itu ialah kuda, maka di atasnya kematian anak laki-laki. Oh, hebat sekali zaman dulu kenderaan. Bila cakap kenderaan zaman dulu, tunggangan zaman dulu, paling hebat kuda lah. Tapi kuda, yang kata kuda yang hebat ni, di atas belakang kuda lah ramai anak-anak laki-laki mati dalam perang. Kalau budak-budak muda kita lah ni, motor lah. Motor ni sehebat-hebat tunggangan bagi mereka lah. Ayah dia ada duit nak beli kereta pun tak mahu, dia mau motor je. Pasal apa? Pasal bagi dia motor tu hebat. Kereta ni kira tak mahu, dia mau motor. Dia boleh pakai komplit set daripada kepala sampai ke kaki, pakai sesuai dengan nak naik motor besar ni. Dia boleh koyak minyak motor tu, bila lalu depan orang duk main masjid ni, dia angkat tayar depan. Kira yang ni cukup hebat saja. Duk kawasan perumahan rumah dia ada banyak tu, dia nak balik rumah dia aja ujung tu saja dia koyak minyak motor. Weng, nak bagi orang sakit hati buat apa tak? Pak pun tak ada masalah. Pak pun tak tahu anak dia yang duk koyak minyak motor yang balik. Bukan tak tahu, tak kisah. Tu saja dia kata, yang kata dunia ni hebat tak mana pun, dia menjadi punca kematian orang. Kalau kuda pun kuda, kalau kereta pun kereta. Aksiden mati serba tu lah. So saya cakap kereta lah, kenderaan hebat, kapal terbang apa semua pun, dia crash sekali mati ratus-ratus orang. Tu saja yang kata dunia ni. Tak ada apa dia kata. Dan sebaik-baik pakaian itu ialah sutra, maka iaitu sarang ulas. Oh, pakaian yang paling hebat ni sutra lah. Sutra ni apa? Kalau sutra yang asli sarang ulas, ayam liang ulas. Maka cubalah tilik akan kejinya dunia ni. Sayyidina Ali kata, hampa fikir yang ni, fahamlah. Yang kata dunia ni, inilah hakikat dunia. Apa yang kita dapat dengan dunia ni. Begitu. Masalah, dunia ni hina amat dan sedikit amat dengan nisbah kepada akhirat. Maka telah datang misal nisbah dunia dengan akhirat ni dalam beberapa riwayat hadis. Satu daripadanya riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Anil Mustawrid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarjih." Diriwayatkan hadis ni daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah nisbahnya dan berapakah kadarnya dunia ni pada sisi Allah di akhirat? Tiada ada melainkan seumpama barang yang dijadikan oleh seorang daripada kamu akan sebiji jarinya di dalam laut. Yang ni dicelupkannya ujung jarinya ke dalam laut yang luas yang tiada bertepi, kemudian ditariknya jari itu dari dalam laut itu, maka lihatlah apa yang ada kembali sama jari itu. Bukankah sedikit basah jua?
Demikianlah jua dunia dengan akhirat itu sedikit amat nisbahnya sebagaimana yang dimisalkan oleh Nabi itu. Nak banding dunia dengan akhirat ni umpama lautan, dia kata. Dunia ni umpama kita ambil jari celup dalam air laut. Angkat banyak mana basah di jari, itulah dunia. Nak banding dengan lautan yang luas ni, dunia ni macam jari celup tu aja. Celup angkat, ayam hak duk lekat di jari tu dunia. Banyak tu aja dunia. Akhirat tu punya besar tu ada. Tuan tengok iklan dalam TV, dia kata sampah saja. Sampah yang dibuat oleh orang Kuala Lumpur saja. Dia kata kalau pergi lungguk di stadium Bukit Jalil, penuh stadium tu. Sampah. Orang Kuala Lumpur saja buat sampah. Dia kata kalau pergi lungguk, penuh stadium Bukit Jalil tu. Punya dahsyat. Tu baru sampah Kuala Lumpur banyak tu. Belum sampah dalam dunia ni lagi. Kan? Nisbah sampah Kuala Lumpur pun kita dengar gerun dah. Contoh nak nisbah sampah dalam dunia ni. Tengok dulu kapal apa dia bawa sampah pergi ke tengah laut. Duduk tengok ikan orang tak ada nak tuang dalam laut. Kan? Tapi mana ada perairan yang tak dipunyai oleh siapa-siapa. Maka akhirnya kapal tu balik negeri dia balik. Tak boleh nak buat. Dia bawa sampah daripada negeri dia. Dia bawa nak pergi buang tak mana. Bawa lalu duk tengok ada kapal lain. Ada kapal lain nak buang tak boleh. Buang tak boleh. Lama-lama balik. Balik negeri dia. Busuk habis kapten kapal tu. Punya banyaknya sampah. Kita kata banyak. Nisbah kepada sampah dunia berapa punya banyak. Nak nisbah dunia dengan akhirat ni lebih dahsyat lagi. Bandingan dia lebih dahsyat lagi. Dunia ni banyak jari celup dalam air laut tu angkat, takat basah jari, takat tu aja dunia. Akhirat lautan luas tu, itu akhirat. Banyak orang duk marah dekat kawan berenang maraton ni. Apalah dia kata, berenang pun boleh dapat datuk. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan. Berenang 58 kilometer. 58 kilometer berenang. Kita jogging pun tak boleh pergi. 58 kilometer tu atas darat pun tak boleh pergi. Maknanya dari segi usaha dia baguslah. Tang dia tak sembahyang tu dia dengan Tuhan lah. Kan? Usaha dia tu nak berenang pergi 58 kilometer punya jauh. Berenang dengan air laut sejuk dengan apa, dahsyat tuan-tuan. Itu usaha yang dahsyat. Baru 58 kilometer. Lautan Hindi berapa kilometer? Masa itu main orang Simpang 4 Matang Buluh belakang pergi berenang lintas laut Hindi ke apa-apa, yang tu bagi ton terus kat dia. Lintas lautan Hindi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lautan Hindi tu baru satu laut. Tu ada berapa banyak lautan lagi dalam dunia ni. Lautan Hindi tu pun diceluk jari angkat. Tengok pun kita duk berasa tak nampak dah darat tepi ni. Duk tengah lautan Hindi. Akhirat lebih pada tu lagi. Kalau nak banding dengan dunia kita celuk jari. Makna kata dunia ni kecil lah. Tak ada apa bagi Tuhan. Akhirat tu yang sebenar-benar yang Tuhan nak tengok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Duk cerita baru ni dengan kawan di Masjid Padang Temusu. Dia duk abang, dia baca dalam majalah apa tau. Duk cerita pasal jari manusia ni. Kan? Dalam Quran surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ayat 4. Tuhan kata bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tuhan kata. Bala bahkan qadirina ala an nusawwiya banana. Kami boleh kalau kami nak buat jari manusia ni jadi sama. Tuhan kata. Ni cap jari kita ni tak ada dua manusia dalam dunia ni yang sama cap jari. Tak ada dua orang yang sama. Semua tak sama. Besar ni aja, kecil aja jari kita ni, kecil aja. Tapi tak ada nak cari dua orang dalam dunia ni yang mempunyai cap jari sama, tak ada. Punya dahsyatnya Tuhan boleh buat dalam kawasan sempit macam ni, dia boleh buat bagi belai.
Tapi Tuhan kata dalam Quran, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami boleh buat kalau kami nak bagi jadi sama jari manusia. Nak buat sama senang. Hak susah ni nak buat bagi belain. Hak tu yang susah. Tuhan boleh buat hak susah tu. Hak senang ni tak ada apa-apa lah. Kawan di masjid Padang Temusuh ni, dia kata dia baca dalam majalah apa tu, saintis. Dia kata kalau sekiranya manusia nak cuba buat cap jari manusia bagi belain daripada hak ada dalam dunia ni, dia nak, Tuhan boleh buat. Manusia seorang nak pergi cuba buat satu cap jari bagi belain daripada orang ada dalam dunia ni. Dia perlu komputer sebesar padang bola. Dia perlu satu komputer tu sebesar padang bola untuk nak reka buat satu cap jari bagi belain. Kalau tidak, reka ada orang mana di Ethiopia ada seorang macam tu. Reka di Afrika ada satu. Reka di New Zealand ada satu macam tu. Reka di Amerika ada satu macam tu. Tak boleh. Nak reka bagi jadi belain, bagi tak ada orang yang cap jari macam tu. Kalau nak reka tu, dia nak kena pakai komputer design. Komputer tu kena besar padang bola. Baru boleh, kata saintis tu. Tuan-tuan, kalau duduk fikir buat kajian tentang benda ni, Baharul Mazi ni tak habis baca. Banyak cerita. Tapi orang kaji, dalam Quran orang kaji dari segi penggunaan perkataan dunia dengan perkataan akhirat. Orang buat kajian ni, orang-orang matematik ni, dia buat kajian tentang benda ni. Buat kajian dunia, akhirat. Dalam Quran Tuhan sebut sama banyak. Perkataan dunia Tuhan sebut 115 kali. Perkataan akhirat Tuhan sebut 115 kali. Tuan-tuan bayangkan Quran yang 30 juzuk, 6,000 lebih tu ada ayat tu ada dalam Quran ni. Tuhan boleh balance benda ni. Boleh dunia sebut 115 kali, akhirat pun sebut 115 kali. Ya Allah. Tuhan sebut perkataan hayah, perkataan hidup dengan perkataan maut, perkataan mati. Sama banyak, 145 kali. Hidup 145 kali sebut dalam 30 juzuk Quran tu ada 145 kali sebut perkataan hayah. Dan dalam Quran juga ada 145 kali Tuhan sebut perkataan maut, perkataan mati. Tuhan atuk macam tu dengan ayat dia cantik, dengan bahasa dia sedap, dengan sastranya tinggi, dengan isi kandungannya yang dalam pada tu Tuhan boleh atuk ni. Dari segi nombor-nombor ni Tuhan boleh atuk lagi. Perkataan malaikat Tuhan sebut 68 kali, perkataan syaitan Tuhan sebut 68 kali. Dia pergi jadi pair macam tu, pergi jadi pasang-pasang macam tu dengan bilangan yang sama. Perkataan rajul, orang laki-laki, disebut 24 kali. Perkataan imra'ah, perempuan, disebut 24 kali. Ada orang buat kajian tentang benda ni. Bila dia kaji, dia dapat angka yang macam ni, hati dia rasa macam mana? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu dia yang kata Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita begitu sekali. Nah, macam-macam kajian orang bahas. Lepas tu manusia ni dia buat macam-macam lagi lah. Ada kawan hantar main email kat saya. Dia kata ada beberapa benda yang miracle, yang ajaib dalam dunia ni. Dia kata, tahukah kamu bahawa lembu hanya boleh naik tangga tapi tak boleh turun tangga. Dia kata, ini tak tahu betul tak tahu. Ini kena pergi track. Bawa lembu pergi kat tangga, tengok boleh naik ke tak boleh naik. Kalau berdasarkan kajian, dia kata lembu tangga dia boleh agak naik. Turun tak mana? Dia kena dukung dia turun. Kajian orang wallahu a'lam betul tak betul ni. Kan? Dia kata orang perempuan dengan orang lelaki dari segi kejit mata. Dia kata orang perempuan kejit mata, dia kata 2 kali ganda lebih daripada orang lelaki. Kalau orang lelaki dalam seminit kejit 10 kali, orang perempuan 20 kali. Kecuali dia sakit, lalu kejit tak mati, itu cerita lain lah. Dalam keadaan normal biasa ni, dia kata macam tu punya.
Orang perempuan dia kejit 2 kali, orang lelaki dia kejit sekali, dia kata. Kan? Ini kajian-kajian tak tahu betul tak betul. Dia kata siput, dia kata apa jenis siput pun, dia boleh tidur paling lama 3 tahun. Dia kata. Macam ni punya email lepas sampai kita pun duk baca, nak kata buang masa pun takkan betul kan. Kajian siput. Siput dia kata boleh lena sampai 3 tahun. 3 hari pun kita degak dahsyat dah. Lena 3 tahun boleh lena. Kemudian dia kata mata manusia. Mata manusia ni daripada kecil sampai besar, saiz dia besar. Banyak tu besar tu Mata manusia tak membesar apabila manusia membesar. Dia pun kata, buat kajian. Dia dapati macam tu. Mata budak kecil itu sampai dia tua, mata dia besar tu Lain daripada mata, dia ikut badan besar. Dia kata, kan? Wallahualam. Pergi kaji pula tu, apa nama beruang hak duduk di kutub utara tu. Beruang polar, apa dia panggil? Polar bear tu. Polar bear, dia pergi buat kajian. Dia kata, polar bear semua sekali kidal. Tangan kiri. Bukan senang tu nak pergi duduk kaji dia ni. Dia cekah kita je. Tapi ada orang pergi buat kajian benda-benda. Kalau betul, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang atur benda ni semua. Tuhan atur. Tuan-tuan, orang ni kadang-kadang dia nak meningkatkan keimanan dia ada banyak cara. Banyak cara. Doktor, iman meningkat cara kedoktoran. Doktor, iman meningkat cara kedoktoran. Saya pernah cerita dulu satu kuliah di mana ada satu sahabat yang kata, you have been given a second chance. Dia pun seorang ahli X-ray pakar, kan? Dia kena sakit jantung. Dah lepas operate, antara sedap tak sedap tu dia dengar bunyi suara tu. Suara mai abang kata, hang ni Tuhan bagi dekat hang peluang yang kedua. Dia cuba nak celak, nak tengok, tak nampak siapa yang kata ni. Tapi dia dengar suara tu. Bukan dia angan-angan apa, dia dengar suara tu. Kadang-kadang macam-macam cerita. Benda-benda ni macam-macam cerita. Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dia nak bagi satu petunjuk dekat orang, Allah boleh bagi dengan bermacam-macam cara. Wallahualam. Lepas ni kita masuk muka surat 81, bab ma jaa anna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Lepas ni kita akan masuk satu bab hadis yang membicarakan bahawa dunia ni penjara orang mukmin, syurga orang kafir. Pasal apa? Pasal apa yang kata dunia ni penjaga orang mukmin, syurga orang kafir? Nabi kata, dalam hadis Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nabi kata dunia ni penjara orang yang beriman dan menjadi syurga kepada orang kafir. Penjara ni maksud apa tuan? Penjara ni maksudnya nak keluar tak boleh, tak bebas. Maksudnya tak bebas. Orang Islam di atas dunia ni tak bebas. Jangan kata kita bebas. Kita tak bebas. Kita tak boleh, apa ingat nak buat boleh buat, tak boleh. Ada benda kita teringin nak buat tapi agama tak bagi buat, maka tak boleh buat lah. Ada benda kita teringin nak buat tapi agama kata tak boleh. Kita tak bebas untuk nak buat. Dengan kerana tu kita seolah-olah terpenjara. Orang kafir, dunia ni syurga dia. Apa dia benda yang melarang, semua boleh buat dia. Rasuah dia boleh bagi. Dia bagi rasuah bukan setakat dia langgar undang-undang negara. Kalau setakat dia bagi rasuah habis sangat, dia hanya melanggar undang-undang negara. Tapi orang Islam kalau bagi rasuah bukan setakat melanggar undang-undang negara. Allah larang, tak bagi buat. Maka itu sebab kadang-kadang orang kata menyaga ni Cina tak apalah, mereka apa pun boleh. Mereka nak bagi rasuah, mereka nak apa, orang tak kacau menyaga mereka. Sebab mereka bagi rasuah sana sini, orang tak main kacau mereka. Kita orang Islam menyaga, payahlah kita nak bagi, duk ingat Tuhan tak. Kita tak bagi, kita kena kacau. Kita duk ingat macam tu. Maka kita rasa macam dunia ni penjara bagi kita. Kafir beraja di mata sultan di hati. Apa dia nak buat, dia buat. Pasal apa? Tak ada benda yang dilarang. Agama tak melarang dia buat macam tu. Agama dia tak larang dia buat macam tu.
Maka dengan kerana tu Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni bagi orang Islam umpama penjara. Kita tak bebas nak buat apa kita berasa nak buat. Ada benda kita boleh buat, ada benda teringin nak buat pun tak boleh buat. Pasal agama tak bagi buat. Tapi wajannatul kafir, bagi orang kafir syurga bagi dia. Dia nak menipu pun dia tak ada ingat. Dia tak ada dosa pahala. Kita ada dosa pahala. Kita akan tengok macam mana Nabi SAW menghurai hadis ni kepada kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Soalan, apakah kesan ke atas semayang kita jika kita semayang di pejabat ataupun di bangunan yang disewa dengan wang haram? Tak ada kena mengena apa. Yang ada kena mengena ni kalau sekiranya benda tu duduk dalam kekuasaan kita. Contohnya kita pakai baju yang dibeli dengan duit haram. Ada hadis Nabi kata Allah tak terima sembahyang orang yang pakaian haram duk ada atas badan dia. Allah tak terima. Bangunan ni kita tak boleh cakap lah tuan-tuan. Semua bangunan pejabat lah terutamanya kan. Semua beli pakai loan semua melibatkan riba. Itu semua duit haram lah. Riba tu duit haram lah. Kalau kita tak boleh semayang atas pejabat tu jenuh. Itu tidak ada kena-mengena dengan kita sebab kita tidak ada kuasa atas benda tu. Dia tak menjejahkan dari segi semayang kita. Hak kita ada kuasa, kita pergi duk ongkah buat, yang tu tak boleh. Kita dapat duit tak elok lah, duit haram. Duit haram ni boleh main macam-macam cara. Tak mencuri, misalnya duit haram. Duit rasuah, misalnya duit haram. Ataupun duit yang bukan hak kita, orang bagi main kat kita amanah, suruh tolong simpan saya, kita pergi guna duit tu haram. Kita pergi guna duit tu beli baju, beli jubah pula lagi pakai semayang. Maka duit yang kita guna untuk beli jubah pakai semayang tu duit haram. Nabi SAW kata selama tu Allah tidak terima semayang dia. Untuk yang kita berkuasa, kita sepatutnya boleh elak daripada pakai baju yang dibeli dengan duit haram, kita saja dibeli dengan duit haram untuk pakai baju buat semayang kita. Itu tak boleh. Bangunan pejabat luar daripada bidang kita. Dan kita tak disuruh pergi selidik yang tu semua. Tu kerja di bangunan apa-apa, pergi duduk tanya pula bangunan ni dulu mereka buat, mereka hutang bank ke tak? Pergi duduk siasat yang tu tak apa hari nak jadi pasal. Pergi duduk tanya pula siapa pemaju dia dulu, pergi duduk telefon pejabat pemaju pula. Dulu hampa buat, dulu hampa pakai duit mana? Apa semua? Oh lagu tu aku tak mau. Lagu tu aku tak mau saat ni jadi karut, turun pergi semayang atas jalan raya. Tengok-tengok jalan raya tu pun duit pinjam bank dunia juga, kena juga. Tang mana kita nak pergi semayang? Kan benda tu luar. Kan? Luar daripada kita. Seperti mana kita tak disuruh persoal lah benda yang di luar daripada bidang kita. Tak disuruh persoal lah. Kita kerja, kita makan gaji, kita jadi cikgu, kita jadi polis, kita jadi askar, kita jadi postman, kita jadi apa. Duit gaji orang duk bayang kat kita tu main kok mana. Telefon pergi habis pejabat setiausaha kerajaan negeri lah, pejabat ketua setiausaha negara lah, pergi duk telefon saya nak tanya duit gaji saya ni apa bayang main kok mana. Tak boleh lah. Kita kerja tu kerja yang halal, kita dibayar kerana kerja halal kita, cukup. Oh, pergi duk beli barang di kedai pula, pergi beli barang, mereka bagi duit kat kita, pergi duk tanya pula, duit ni tadi siapa bagi kat hang? Pergi duk tanya dia, siapa bagi kat hang tadi? Cina bagi. Cina tu dia makan, payah. Yang tu payah. Tak disuruh lah, sampai ke peringkat tu tak disuruh. Nah, nanti tengok tak, ada orang duk semayang, dia duk buang kopek duit buah cahaya. Sambil saya tengok orang buat begitu. Kawan dia angkat pergi kopek duit tu. Dia semayang, dia ambil kopek duit dia buang, dia buang dia sejadah. Kita tak tahu dia ingat apa, kita tak tahu lah. Ada orang dia tu ingat kopek duit ni buat daripada kulit ni depa kan, sertu dia panggil, dalam bahasa fiqh dia panggil sertu. Sama ni hal untuk najis mughalazah. Sertu
Sertu ni maksudnya cuci kulit tu, buang lendiang-lendiang jadi najis yang ada pada kulit tu. Yang tu dia panggil sertu. Kulit binatang yang kita halal makan apa semua, kulit dia kalau disertu, kalau dibuang segala lendiang-lendiang najis ni dan sebagainya, dia dianggap suci. Suci maksudnya boleh buat dalam poket, bawa sembahyang. Dia pergi beli kopek duit buat daripada kulit ni, dia tu jadi raflah. Kisah lagi kudu ubuh dalam poket ni lagi sembahyang jadi lebu mana ke apa kata tak bawa je lah. Tengok tak ada. Ada kawan tolong ambil pergi nak tolong sertu kopek dia. Ajar dia. Ada benda kita kena faham lah, kita kena reti benda ni lebu mana, nak buat macam mana, penyelesaian dari segi fiqhnya macam mana, kita kena betul. Ada yang pilot tak kopek di bawah ni, siapa dia kata tak ada duit, sempat semua dalam duit-duit ni pun duk pergi merata, dia kata Cina, Hindu semua duk pegang ni, dia duk makan apa ke, dia pegang lah apa, tak lagi duk dalam poket kita ada buat semayang tak bagus, dia pergi duk ingat lagu tu ada juga, letak tu. Kalau itu yang dia ingat, bukan cakap buah dalam poket buat semayang, dia duk pegang hari-hari tu pun jadi masalah. Kalau itu yang dia duk jadi masalah kat dia pegang tu pun jadi masalah. Dapat duit not, tengok-tengok ada nampak kesan merah macam darah sikit. Tu dah lah ni aku buatan darah datang tu dah. Tak mau pakai tinggal di bus stop mana ke, pergi belah kita tak mau ambil duit ni. Ramai orang nak ikut belakang dia. Bila dia letak, kawan tu nak tolong ambil. Kan? Benda-benda macam ni dalam fiqh dia panggil umumul balwa. Umumul balwa. Dia ada satu perbahasan dalam fiqh. Umumul balwa maksudnya satu benda yang bala dia sudah umum. Kita tak boleh buat apa. Sebab sifat duit ni dia mutaharrik. Sifat duit ni dia bergerak. Jadi kita tak boleh kontrol duit ni. Tak boleh. Dia mesti bergerak. Pasal apa? Pasal dia terlibat di dalam muamalat. Di dalam muamalat. Hari ni ada kat kita. Esok ada kat dia ni. Dia lusa ada kat dia. Dalam tulat tu aja boleh ada kat 5 orang duit tu. Jadi dia bergerak. Dia boleh pergi kedai makan orang Islam. Dia boleh pergi kedai. Macam-macam kedai dia boleh pergi. Dia benda ni umumul balwa. Banyak benda yang dikecualikan daripada kes-kes yang kita nak bincang rumit. Ni kita pakai kapet masjid punya tempat elok sedap duduk ni. Cicak berak buat macam mana? Tapi cicak ni najis apa? Najis 3 aja. Mukhaffafah, mutawassithah dengan mughallazah. Tapi cicak najis apa? Yang kita tahu najis mukhaffafah ni najis ayak kencing budak laki-laki yang hanya menyusu susu mak dia aja. Yang tu aja mukhaffafah. Lain pada tu sama ada mutawassithah ataupun mughallazah. Tai cicak najis apa? Najis mutawassithah. Cara nak cuci tai cicak macam mana? Cara dia mesti kena buang air najis, lepas tu mesti kena air mengalir. Baru dia anggap bersih. Larat hari-hari nak tipis ni keluar piduk sembung air di luar tu. Beli, lepas tu kerja 12 tu kerja hari-hari. Tak boleh pakai. Maka dalam kes yang macam ni, dia panggil umumul balwa. Tak payah buat apa dah. Dia sudah jadi satu bala yang umum. Jadi kita ambil apa penyodok tu, kuih-kuih buang. Cukup. Sudah dianggap bersih. Ini klasifikasi dalam fiqh. Hari kita tahu, barulah jadi hati pun tak ada was-was, tak ada ingat macam-macam dan sebagainya, dan kita ibadat pun berasa lega. Ini penting tuan-tuan. Untuk nak menyumbang kepada yakin dan khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sentiasa duduk di atas jalan kebenaran. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم